لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa asbahihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kita nak sambung ni dikit perbincangan pengarang kita mengenai suasana di padang mahsyar, antara tempat atau keadaan daripada 5 tempat yang syaitan ni dia akan kacau kita, dia akan ganggu kita. Pada 5 tempat ni antaranya waktu alam ijbari itu adalah di mahsyar. Ya Allah Ta'ala akan perintahkan dia untuk dia menyerupakan dengan rupa yang sangat hebat. Siapa yang Allah Ta'ala kendaki daripada kalangan orang yang beriman sahaja yang boleh selamat. Dan bila syarat orang yang beriman tu khasnya Nabi-Nabi, Rasul, para awliya dan orang beriman yang i'tiqad yang sahih saja yang akan selamat. Dan selamat tu pasal apa? Pasal ada iman mereka yang iman sahih, yang betul, letak i'tiqad yang tepat dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, yang bersih daripada syani tanzih dan tashbih, syani tajsim dan tashbih, yang tak ada langsung unsur-unsur menjisimkan Allah Ta'ala, tak ada langsung unsur-unsur menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Siapa yang tak ada di atas akidah yang bersih daripada sya'ni tajsim wa tashbih, bersih daripada ada keadaan nak menjisimkan Allah Ta'ala dan mentashbihkan Allah Ta'ala, menyerupakan dengan sesuatu. Siapa tak ada akidah yang murni macam ni, tentu tak akan lepas daripada ujian yang Allah Ta'ala nak zahirkan siapa akidah yang sahih, yang tak sahih di mahsyar esok. Siapa yang tak murni betul, macam mana kita dah belajar dalam prinsip bab ketuhanan dulu, wajib taubat, ngaji lain, bersihkan akidah daripada sebarang keadaan tajsim dan tashbih.
Itu istilah ulama kita. Mudah-mudahan kita dapat belajar tu dengan belajar yang betul. Sebelum mati ni, sebelum menghembus ambas terakhir ni, wajib atas kita pergi belajar, fahamkan sungguh-sungguh kefahaman yang sepatutnya dipaham pada la ilaha illallah tu, khasnya pada memahamkan laisa kamitslihi syai'. Yang nak faham prinsip mukhalafah lil hawadis, kenalilah makhluk dengan segala ciri-ciri makhluk tu. Dengan itu barulah boleh ditanzihkan Allah Ta'ala daripada sya'ni tajsim wa tashbih. Kalau tak faham prinsip makhluk tu macam mana ciri dan sifat dia, dengan itu tak boleh nak tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa-apa yang nama sifat makhluk ke Allah Ta'ala, sehingga ada memahamkan tajsim. Ada muka, ada tangan, ada mata, berpihak, berarah, atas, bawah, kiri, kanan, ngisi ruang, bertempat, berjuzuk, beranggota. Begitu juga ada tashbih, ada muka yang selayaknya, mata selayaknya, ada tangan yang selayaknya. Duk faham layak, sedangkan semua kefahaman yang dilayakkan ke Allah Ta'ala tu semuanya masih ada unsur misil. Ada bab kita pernah belajar itu yang dipanggil syabih, misil, nazir dengan Allah Ta'ala. Maksudnya belum bersih lagi pahaman. Nak faham mukhalafah lil hawadis tu, nak kata subhanallah tu tak faham lagi. Dan tu tutup guru kita, ulama-ulama kita sebut, kalau duk faham Allah atas, Allah depan, Allah liput sekalian alam, Allah muka, tangan, mata, sekalipun dengan bahasa yang layak dengannya, Allah di arasy, Allah duduk, Allah berada, faham macam tu, maksudnya tak faham lagi subhanallah, belum lagi faham macam mana kaifiat tanzih Allah Ta'ala daripada tajsim dan tashbih. Belum faham ni, belum faham ni. Lepas tu ingat, kalau ingat saya, kalau dalam Facebook dia orang duk war-warkan kata perkataan babak yang sepanjang tu, dia kata apa? Siapa duk kata Allah atas arasy belum faham lagi makna subhanallah. Betul kataan tu, betul sangat, betul sangat. Duk sebut je subhanallah, tapi kepala otak ni duk faham lagi istilahnya ada jisim dan tashbih pada Allah. Walaupun ayat dia nampak macam murni satu sudut, Allah ada muka yang layak, tangan yang layak, mata yang layak. Saya sebut tiga tu padan lah kan? Untuk buat misal dengan apa pahaman yang lain dalam bab tu yang disebut dengan layak tu. Subhanallah tak layak langsung makna muka, tangan dan mata pada Allah. Kalau ada pahaman tu, mesti kantoi di suasana mahsyar esok. Di situ Allah Ta'ala zahirkan siapa yang dia tak akidah yang sahih, siapa yang tak sahih. Satu, ngaji kena habis, tak boleh mengaji sekerat tiang. Ngaji sekerat tiang tak pernah dengar pahaman yang macam ni, boleh kantoi dalam suasana mahsyar macam ni, tak tahu bahawasanya pahaman tu salah. Saya dah belajar bab-bab macam ni sebelum saya masuk pondok ni. Saya sebut saya duk ngaji, dengar tok-tok guru duk baca kitab, sehari duk ngaji tu. Memang hujung kitab biasanya dia akan cerita macam ni lah, suasana di mahsyar, tipu daya iblis, mahsyar esok akan ada keadaan macam ni. Allah Ta'ala perintahkan iblis menyerupakan dengan rupa yang sangat hebat tu. Seingat saya 2 kali, sini disebut umum je, tapi seingat saya dalam kitab iblis akan menyerupakan dengan rupa yang sangat hebat ni 2 kali. Di situlah akan ada pemurnian. Ni ujian pertama, ujian kedua, dan tak ada siapa yang nak boleh berpura-pura dan berlakon dekat situ, pasal apa kepahaman masing-masing dia akan teruji di situ. Dia akan teruji situ. Siapa yang istilahnya tak beres akidah, kantoi situ lah. Situ. Itu bayang tengok ada orang duk faham macam pahaman Wahabi tu. Dia kata Allah ada muka-muka yang layak. Jadi dia mesti akhirat esok, kalau iblis duk mengaku tu ana rabbukum fa'budun, kalau dia duk faham Allah ada muka, ada tangan, ada mata yang selayaknya, dia mesti dicari apa? Dia mesti cari muka, tangan dan mata lah, untuk nak melayakkan tak layak yang ni hak Allah Ta'ala ataupun tidak.
Walaupun dia kata macam mana, wallahu alam, serah pada Allah Taala. Tapi bila ada suara mengatakan ana rabbukum fa'budun, dia cari tak? Ya. Bahkan kalau kita mengaji, suara tu pun dah selesai, dah selesai dengan tu masalah dah. Ana rabbukum fa'budun, subhanallah. Siaplah. Takkan terima dah suara tu. Tak. Suara kalau ana rabbukum fa'budun, subhanallah. Suara. Allah Ta'ala bukan suara. Allah Ta'ala kalam dia bukan suara. Kalam dia laisa biharfin wala bisautin. Tentu siapa yang gagal tu, ada gagal dalam bab tasbih, ada bab dalam bab tajsim. Antara tasbih tajsim ni bab kalam. Itu yang kalau nak faham Allah Ta'ala ni makhluk, Allah Ta'ala ni kalam ni makhluk, Al-Quran tu makhluk, tak faham kalam qadim, habis. Na'udzubillah. Untuk ulama kita pertahan tu bahas bab kalam tu. Walaupun boleh tanggung kalam qadim tu, walaupun boleh tanggung yang kata kalam yang baharu tu, kalamullah, Al-Quran ni kalam baharu, boleh tanggung kalam Quran yang diturunkan, Quran yang kita baca yang berhuruf bersuara ni, yang kita punya huruf suara, boleh tanggung ke situ. Tapi ulama pertahan, jangan kata sama sekali kalamullah adalah baru, bahkan kata kalamullah Al-Quran kalamullah, bila sebut je kalamullah qadim. Pasal bahaya sangat bab-bab salah bab ketuhanan ni. Ada kita sebut sikit sebanyak dulu. Jadi di atas itulah dia nak sambung bicara, kita nak sambung bicara ni, yang dia kata siapa yang akidahnya betul, yang inilah Allah Ta'ala akan selamatkan dia dengan limpah kurnia Allah Ta'ala juga. Tu satu hal, memang semua selamat dengan limpah kurnia dia. Kat dunia ni pun dapat selamat dengan limpah kurnia dia, cuma atas taklif yang ikhtiari kat kita. Wajib belajar, wajib tuntut ilmu, bagi faham macam mana nak faham mukhalafah lil hawadis, tanzihkan Allah Ta'ala daripada sya'ni tajsim wa tashbih, nazir, misil. Subhanallah, Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', lam yakun lahu kufu, tak ada yang kufun lahu. Subhanallah. Firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya lagi akan menetapkan oleh Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala akan menetapkan akan segala orang yang beriman. Tu maf'ul bagi yusabbitu. Allah Ta'ala akan tetapkan orang yang beriman ni, tetapkan di mereka, tetapkan dengan prinsip apa? Tetapkan mereka dengan perkataan yang tetap pada ketika hidupnya dalam dunia dan ketika sudah matinya dalam akhirat esok. Tetap juga ia, tiada ia berubah-ubah daripada i'tiqadnya dan ilmunya yang sebenar itu, yakni ilmunya yang muafakat dengan dalil Al-Quran, dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan i'tiqad segala sahabat Nabi dan Asy'ari pada i'tiqad ilmunya, maka tiadalah berubah kerana sudah ditetapkan. Maka segala i'tiqad yang lain daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu semuanya tiada, tetap ia bergerak belaka semuanya seperti firman Allah. Jadi dia terjemah tu siap tafsir tu, apa maksud kata Allah Ta'ala tu. Kita tengok Arab dia dulu. Yusabbitullahu allazina amanu, menetaplah, lagi akan menetap oleh Allah Ta'ala allazina amanu, akan orang yang beriman. Tu saya terjemah word by word tu kan. Allah Ta'ala akan tetapkan. Macam mana Allah Ta'ala nak tetapkan orang yang betul-betul beriman ni? Bil qawlis sabit, dengan perkataan yang sabit, perkataan yang tetap. Terjemah asal qawlis sabit, perkataan yang sabit, perkataan yang tetap. Kalau kita belajar bab la ilaha illallah, apa maksud qawlis sabit ni? Itulah la ilaha illallah.
Maksudnya orang yang beriman ni Allah Ta'ala akan lepaskan ni, dia Allah Ta'ala akan tetapkan kedudukan mereka, tak akan bersujud kepada iblis yang menyerupakan diri dia dengan rupa yang sangat hebat tu. Tak akan sujud sama sekali, bahkan tetap tak sujud walaupun dia mengaku ana rabbukum fa'budun dengan rupa yang sangat hebat, menggerunkan, hebat, rasa jamal, kamal, bohbilah bahasa gitu. Terasa hebat sangat ni. Orang beriman, nabi-nabi dan rasul tak berganjak lagi pun. Ini subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, tak ganjak sikit pun. Jadi apa maksud qauli sabit tu? La ilaha illallah. Bila orang Ta'ala tetapkan ni fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ni lah, ni satu, kalau orang faham akidah betul-betul, takkan pergi langsung, takkan minat langsung, takkan cenderung langsung kepada pahaman-pahaman Wahhab ya Wahhab ni. Ya Wahhab tu pahaman bibi tu lah, bibi cukup kan faham kan bahasa-bahasa gitu kan. Pasal apa tu? Pasal dia fahamkan ada tasbih, ada muka, ada mata, ada tangan. Tu kat dunia apa dia, tak ada langsung lah pahaman-pahaman itu. Bahkan kalau betul-betul ni tak akan pergi kat makhluk sama sekali nak faham kepada makanan, minuman, oksigen, diri kita. Tak ada 24 jam apa dia? Allah, 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 Allah apa? Allah lah qadil hajat kita. Allahul musta'an. Bila-bila pun minta tolong dengan dia. Allah tempat pergantungan kita. Allahus samad. Allah ni al-wahid. Kita ni apa? Fakir, 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 fakir. Allah ni ghani. Tu makna la ilaha illallah tu lah. Allah ni mustaghni an kulli ma siwahu. Makhluk ni fuqara'u ila Allah. Jadi apa hajat? Lapar, Allah. Makanan, sabab untuk makan, sabab untuk kenyang. Allah bagi kenyang aku. Walaupun makan, akidah qaulis sabit, tak ganjak langsung pergi kat makanan tu. Macam mana tu nak bagi dapat tak ganjak langsung pergi kat makanan tu? Jangan tuan-tuan, tak apalah wali-wali, saya kena, orang kata kena hadir tu makan tu. Kita doa makan, sebelum makan, lepas makan. Pasal apa tu? Nak dapat tu lah. Supaya betul-betul qaulis sabit fil tu kat dunia tu, kat dunia tu disebut dah ketika mana? Ketika duk hidup lagi. Orang belajar dengan belajar dan ibadat, itu disebut pertama kan. Yang kedua disebut tu siapa? Waktu tengah nazak. Waktu kedua dajjal. Kalau orang tak faham la ilaha illallah tu, dia tengok dajjal macam mana? Dajjal boleh bagi apa saja kau nak. Lapar nak makan, aku bagi kau makan. Kau nak selimut, kau bagi selimut. Kau nak makan pahan api, kau bagi pahan api. Kau nak apa? Macam Tuhan tu, dajjal tu masa tu. Isyarat dalam hadis Nabi SAW, dajjal ni istilahnya dia boleh tangkap ikan dalam 7 lautan yang paling dalam tu. Dia boleh panggang angkat matahari. Tu majazi, yang tu majazi. Dajjal tu dajjal betul lah. Apa maksudnya? Dia boleh tunaikan apa saja kau nak. Kau nak apa? Dia tak payah kempen apa-apa pun. Dunia bukan kempen apa. Akulah Tuhan, boleh tunaikan hajat kau. Tak payah. Kita yang duk itikad benda tu boleh tunai hajat kita. Dapat duit macam mana? Sonok tak? Duit bukan dia cakap. Kau ambil lah aku, kau dapat duit kau senang. Mana pun dah duit bercakap. Tapi kita yang akan rasa tu duit, pangkat, jadi Menteri Besar Perak, macam mana? Jadi esko agama, jadi esko pembangunan, ekonomi, macam mana? Boleh pegang esko macam mana? Jadi YB, Member of Parliament, jadi menteri-menteri macam mana? Timbalan Perdana Menteri, Perdana Menteri macam mana? Pangkat tu tak cakap apa pun. Kita yang ada etikot saja. Ini masalah apa? Kita tu masalah. Kalau ada qaulis sabit la ilaha illallah, faham la ilaha illallah, apa dia? Nafikan uluhiyah tu daripada makhluk tu. La ilaha illallah, nak nafi apa? Nafi isbat tu si betul. Makhluk tak ada uluhiyah sama sekali. Makhluk tak boleh qaim bi nafsi. Makhluk tak boleh wujud sendiri. Makhluk tak boleh ada wujud yang wajibul wujud. Makhluk bukan sedia wujud. Makhluk tak boleh bagi nafi' dar bi nafsihi bi zatihi bi tabi'atihi. Pergi faham qaulis sabit tu.
Tapi nak dapat sabit tu betul-betul, tak dapat tidak, mesti zikir, fikir, ilmu mesti betul. Itu fil hayati dunia. Wa fil akhirah, tu waktu dia dalam kubur muka nakir tanya, dan waktu di mahsyar esok. Orang beriman nabi-nabi dan rasul, orang yang betul la ilaha illallah dia saja. Orang ni saja yang takkan sujud ketika orang Taala perintahkan. Iblis dengan rupa yang sangat hebat tu, orang beriman ni takkan pergi langsung. Pasal apa? Dia takkan terpedaya langsung dengan tipu daya iblis. Pasal apa? Subhanallah. Walaupun mengaku ana rabbukum fa'budun. Subhanallah. Ana rabbukum fa'budun. Subhanallah. Siapa yang berani tegas tu? Subhanallah. Kau bukan Tuhan. Subhanallah. Siapa? Orang faham ya. Orang tak faham tak mahu ya. Orang tak faham mesti belengkor sujud lah, boom gitu. Macam kita belajar ni, siapa yang betul-betul yang ambil faham kata mudah makhluk ni tak bagi mendarat bekal. Kita potong, bukan pisau yang memotong. Yang bagi potong tu adalah pisau ni alat aja. Bagi pahaman betul, ngaji elok-elok tu kan. Itu lalu dah tu. Nak kata al-qati' huwa Allah, laisa sikin huwa al-qati' bi nafsi bi dhatihi bi tabi'ati. Pisau tu bukan pisau memotong dengan zat dia, dengan tabiat dia. Bahkan Allah lah yang motong. Laluan dia pisau. Nak bagi tajam asah batu, bukan batu bagi tajam, tapi laluan dia asah. Macam mana nak bagi kaulis sabit tu macam tu? Satu, ujian beriman ni bukan senang tu. Kita duk rasa senang kalau jadi orang beriman. Allah Tuhan aku, sembah sembahyang 4 rakaat, okey selesai tu. Kita je rasa sangat begitu. Ulama yang faham perjalanan ni macam ni kata dia, belum selesai lagi. Fikir karo, fikir karo. Maksudnya buat zikir, zikir banyak-banyak, fikir banyak-banyak. Fikir macam mana? Aku ni fakir, fakir ke Allah, fakir ke Allah, makhluk pun fakir, makanan pun fakir. Mana boleh makanan mengenyangkan? Makanan perlu kita untuk kita masak dia. Makanan bukan masak sendiri. Betul kena suap mulut. Kita pun tak boleh bagi kita kenyang, takkan makanan tak menyawa boleh bagi kita kenyang. Tu hujah-hujah akliah apa ulama ajar dah. Ajar dah satu-satu. Tapi kita ya belum sempurna akal lagi kat kita. Belum jadi betul-betul kaum yaqilun, belum lagi alladzina amanu dengan dapat qaulis sabit betul-betul nak isbatkan sungguh ke Allah Taala tu. Pasal nafi si betul, isbat si betul. Nak isbat apa? Allah saja ada sifat ilah. Allah saja ilah. Allah saja ilah, tentu dia saja bersifat uluhiyah. Jadi ingat balik pelajaran lama. Kalau istilah kita Arab kama sabaqa kan? Seperti mana telah dulu. Bukan kama sayati tak, kama sabaqa. Bukan macam mana akan datang. Dah belajar dah semua. Seperti mana telah lalu. Dah lalu nak buat apa? Bukan biar berlalu gitu. Nak pakai hari-hari ni qaulis sabit. Fil hayati dunia, fil akhirah. Lagi dengan dia cerita tu, tak mana fil hayati dunia ni? 3 keadaan tu. Fil akhirah tu 2 keadaan. Barulah boleh selamat. Balik tengok terjemah dia. Kata dia, lagi akan menetaplah oleh Allah Ta'ala akan segala orang yang beriman. Menetapkan ni dengan perkataan yang tetap. Apa maksud perkataan tetap tu? La ilaha illallah. Atau bahasa ringkas, apa dia? Faham betul-betul la ilaha illallah ni dengan nafi dan isbat dia macam mana kita dah belajar. Nak nafikan makhluk bukan ilah, Allah jua bersifat ilah. Bagi betul lah tu. Allah Ta'ala akan tetapkan pada ketika hidup dalam dunia. Walaupun harta dunia ni di tangan, tapi di hati tak langsung terusik, tersentuh untuk berpegang dengan apa yang ada di tangan tu berbentuk harta benda, pangkat, melainkan di hati itu rujuk dia Allah. Itu qauli sabit. Allah jua ilah, Allah jua ilah, Allah jua ilah, Allah jua ilah, illallah, 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 illallah tu. Nak bagi isbat hati tu. Illallah, illallah. Allah, Allah, nak bagi ke Allah saja tu. Baik, apa dia
Perkataan yang tetap ni pada ketika hidupnya dalam dunia dan pada ketika sudah matinya dalam akhirat esok, tetap juga ia. Orang beriman ni tiada ia berubah-ubah daripada intiqadnya. Intiqad apa? Intiqad la ilaha illallah tu. Ngaji gelok. Satu jangan kata berhala tokong tu bukan ilah, melainkan Allah. Berhala tokong je yang dia nafi. Kalau tengok rupa iblis tu macam mana? Tengok duit macam mana? Tengok pangkat macam mana? Menggelopor dia. Tengok Dajjal macam mana? Mengelopor dia tengok. Dan bila akidah betul tu, tengok perjalanan syariat tak betul tak kan? Mengelopor tak pergi cari benda haram, mengelopor tak pergi cari benda makruh, sibuk tak duk kejar pergi buat, usahakan diri untuk mujahadah, tinggal lawan nafsu, pergi buat fardu, kerjakan yang sunat. Yang syubhat, yang mana hati duk geledik-geledik nak tu, yang ni aku tak tahu urusan ni, tinggal. Boleh tak tinggal syubhat? Kalau yang tu pun tak boleh, macam mana nak dapat qaul sabit? Pasal di atas akidah yang betul tu, mesti atas perjalanan syariat yang betul. Satu tak betul orang yang duk kata dia ni ahli batin, ahli hakikat, makrifat, dah tinggal perjalanan syariat, sembahyang tidak, puasa tidak, tutur aurat tidak, mengaji tidak. Macam mana nak dapat qaul sabit tu? Gelepar esok tu. Na'udzubillah. Tiada berubah-ubah dengan itikadnya dan ilmunya yang benar itu. Jadi pastikan dapat ilmu yang benar tu. Dah dapat ilmu yang benar, macam mana pula nak sekurang dengan perbuatan hari-hari, amalan hari-hari, duk menyawa je, bernafas je, dah Allah macam mana nak buat? Satu kena ambil jalan-jalan ulama-ulama kita yang dah selesai dulu, dia tolong tunjuk untuk kita. Kita nak buat sendiri, nak proses, ambil Quran hadis, muka kita nak boleh proses. Allah bahasa gitu kan. Saya bunyi gitu sikit lah. Pasal ramai sangat orang mendakwa lah ni, mujtahid moden ni, nak mentajdid ke agama. Kita dengar kembang tengkok nak tajdid agama. Memang tajdid sungguh lah, kau buat agama baru, bukan agama yang ikut Rasulullah aja. Tiada berubah-ubah i'tiqadnya dan ilmunya yang benar itu, yakni ilmunya yang muafakat dengan dalil Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, dan i'tiqad segala sahabat Nabi yang Rasulullah isyarat ma'ana alaihi wa ashabi. Dan siapa yang buat kesimpulan ni? Dan Asy'ari, itu yang disebut Wazan Asy'ari tu. Kita dah bicara dah itu. Siapa dia Wazan Asy'ari ni? Yang Rasulullah dah doa kan, dia kata dia kumpulan ni lah yang mereka ni azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna lawmata laim. Siapa dia? Tu Abu Hasan Asy'ari tu. Oh, daripada keturunan orang ni, kaum dia ni. Rasulullah isyarat begitu. Pada i'tiqad ilmunya, maka tiadalah orang yang faham betul-betul la ilaha illallah ni macam kita dah belajar lepas tu, tiadalah berubah-ubah kerana sudah ditetapkan. Pasal dia tetap sejak dah kat dunia lagi, dah betul dah. Maka baik, jadi ayat Quran tu selesai itu dengan huraian sikit ke sana. Maka segala i'tiqad yang lain daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu semuanya tiada tetap ya. Memang tak tetap. Wahabi memang tak tetap. Golongan-golongan yang hakikat makrifat ni pun juga tak tetap. Pasal apa? Berubah-ubah. Macam sumpah-sumpah. Duduk kat sini rupa lain, duduk kat sini kala lain. Sumpah-sumpah lah, maklum lah, sumpah-sumpah tu berubah-ubah tu. Wahabi dulu macam mana? Allah ke atas, lepas tu Allah kat langit, lepas tu Allah ke aras, lepas tu daripada aras turun pula ke langit dunia, lepas tu atas pada atas aras lagi, lepas tu duduk ke aras, tapi aras yang makan adami. Kan ubah-ubah tu. Memang tak tetap. Betul esok ahli syurga dalam syurga melihat Allah ketika ahli syurga dalam syurga, jadi Allah pun dalam syurga. Pasal dia dalil dengan Isra' Mi'raj macam tu. Isra' Mi'raj Rasulullah naik ke langit, tu dalil Allah Ta'ala di langit. Kita berdoa kata dia angkat tangan ke atas, tu dalil Allah Ta'ala ke langit. Kan ubah-ubah dia orang ni.
Tu ahli syurga esok dalam syurga, waktu tu ahli syurga dalam syurga, Allah dalam syurga lah. Kan ubah-ubah dah. Saya biasa kelaing bapak Wahabi ni sampai dia kata, oh yang tu saya tak nak jawab, saya belum semak lagi. Kan ubah-ubah dah. Kena hogah sikit tukar. Kena hogah sikit tukar. Kata dia masing-masing betul, semua ada hujah dan alasan. Mampu kau. Kalau tangan, saya pernah kelaing Wahabi tu kita sebut. Baik kau kata ada tangan, ada ayat Quran kata ada satu tangan. Ada ayat Quran kata ada dua tangan. Ada ayat Quran kata ada banyak tangan. Dia orang ni berubah-ubah. Mula-mula kata ada tangan. Untuk saya tanya, satu tangan ke, dua tangan ke, banyak tangan? Satu tangan. Dalil dia, yadullah fawqa aydihim. Dua tangan. Ayat Quran, bal yadahu mabsutatan. Bahkan dua tangan Allah Taala sentiasa terbuka. Dua. Ayat Quran tu tunjukkan dua. Bahkan dua tu ada isyarat macam ni, was samawati matwiyatun bi yaminih. Allah Taala akan gulung langit dengan tangan kanan dia. Ada ayat Quran lain pula, khalaqtu bi yadai. Lima tasjudu lima khalaqtu bi yadai. Kenapa kamu tak sujud pada Adam yang aku cipta dengan dua tangan aku? Dua. Ada ayat Quran sebut dua tangan. Ada ayat Quran sebut dengan banyak tangan. Was samaa banainaha bi aidin. Langit ni kata Allah Ta'ala kami bina dia dengan aidin, dengan tangan-tangan. Allah Ta'ala satu tangan kah? Dua tangan kah? Banyak tangan kah? Jawab. Ni kita kelahi dengan Wahabi ni. Bukan kelahi masuk dalam TV apa, YouTube apa, Facebook ada lah. Jumpa dengan dia, sembang dengan dia. Itu Ustaz, saya maaf, saya tak boleh bagi jawapan ni. Maaf. Bayang no, akidah dia kena pergi rujuk dulu. Mula-mula kata ada tangan, kena ayat macam tu menggelepar dia. Minta maaf Ustaz, saya muka merah ni, saya tak boleh jawab. Kalau dia kata kita punya perjalanan salah, kata dia. Dia sebut tu macam mana? Minta maaf Ustaz, saya tak boleh jawab lagi. Saya kena rujuk dulu. Saya kena lihat tafsir, saya kena rujuk balik untuk saya bagi jawapan ni. Dia orang tetap kita macam mana? Subhanallah, mustahil tangan. Dia asal tangan-tangan yang layak. Mana yang layak? Satu layak ke? Dua layak ke? Banyak yang layak. Jawab. Semua yang Quran. Saya sebut semua yang Quran. Takkan Quran tak, Ustaz tak bisa apa kot. Kata dalil. Saya dah tunjuk dalil depan mata. Kena hak tu lagi merah muka dia. Nak marah tak boleh. Nak tunjuk tak boleh, pasal saya sebut dengan ayat Quran. Saya sebut dengan dalil. Sebut. Saya bagi dalil depan mata ni. Takkan tak faham Arab pun. Memang Ustaz tu faham Arab pun. Satu saya sebut tu hafiz Quran. Dia cuba ngapai ya. Ngaji akidah tidak. Tak. Merah muka. Habis buat tak malah Ustaz, saya tak boleh jawab ni. Saya kena rujuk dulu. Sampai sekarang tak pernah cerita kat saya apa benda tu. Selain daripada ahli sunnah wal jemaah ni, atau perjalanan yang tetap atas nama manhaj ahli sunnah wal jemaah, apatah lagi yang telah disepakati oleh salaf dan khalaf atas rumusan dia. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, sebut dah. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi adalah orang salaf. Dalam rumusan dia ada rumusan salaf dan khalaf. Sebut dah itu pun kan. Kita kuliah sebelum ni pun. Yang salaf ada beza, salaf khalaf pun khas pada ayat mutasyabihat aja. Adapun bab wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hadis, muafakat semua ada salaf dan khalaf. Kan? Jadi selain daripada kaedah ahli sunnah wal jemaah ni, bergerak-gerak mereka punya fahaman akidah, berubah-ubah macam sesumpah. Macam sesumpah tu bukan macam tok care tu, kan? Sesumpah sini panggil apa? Tok care. Sesumpah. Tok care kena. Tok care kena kan? Panggil apa? Tok care ke pok care? Pok care. Sini panggil apa? Pok care. Poka. Poko. Tukang masak tak ada. Dia punya bahasa lagi lah canggih. Orang bank bahasa lain lagi. Sumpah-sumpah lah kan. Cari pok care, poka. Yang dulu yang jual mahal tu apa? Tu tok care. Tok care. Main jual menatang tu, nak dapat duit beribu-ribu, tengok seorang tak beli. Dia orang tu dapat jual beribu, saiz dia macam ni jenis, lebih daripada sekilo apa-apa untuk buat perubatan lah. Ada kawan saya pergi beli ya. Dia beli lah, dia bela-bela jadi besar, pergi cari orang ni, token ni kata orang ni beli. Habis buat balik kelik itu lah. Tak ada siapa beli rupanya. Apa orang panggil tu?
Viral orang bagi apa? Spekulasi lah. Tak ada siapa beli pun. Bunyi lepas bunyi gugu. Tu tokek tangkap. Sikitlah sebut tu. Nak cerita apa? Nak cerita sumpah-sumpah itu. Tokek apa gigi semua. Habis. Jadi pahaman-pahaman yang tak tetap ni dia berubah-ubah. Memang faham berubah-ubah. Itu belajarlah. Apa dia nak dipanggil qauli sabit tu? Lain daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, semuanya tiada tetap, ia bergerak-gerak, ia belaka, semuanya seperti firman Allah Ta'ala. Okey, perhati. Firman Allah Ta'ala ni nak cerita apa? Nak kata orang beriman ni yang qauli sabit ni memang tak berganjak langsung, baik fil hayati dunia atau fil akhirah. Nak sebut tu. Jadi macam mana boleh tak berganjak ni? Tengok. Allah Ta'ala buat misal. Masyhur ayat Quran ni kalau sebut bab akidah, inilah yang selalu tutup guru ulama kita syarah kan. Bandingan Allah Ta'ala sendiri buat misal akidah yang nama qauli sabit, la ilaha illallah tu apa dia? Satu mesti ambil pahaman yang sangat jitu, kemat kan? Kalau duk berubah itu maksudnya kau tak faham lagi la ilaha illallah. Pasal bila la ilaha illallah mesti dia qauli sabit, mesti dia kalimatul haq, kalimatul husna, kalimatul ziyadah, macam-macam nama-nama dia tu kan. Kalimatul tauhid, kalimatul haq, kalimatul ikhlas, macam-macam nama kat 30 nama tu la ilaha illallah tu. Yang ni tengok firman Allah Ta'ala ni, apa istilah yang disebut nak menunjukkan subutnya la ilaha illallah ni. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Terjemahnya, tiadakah engkau bicarakan, alam tara tu adakah tidak kau lihat, maksudnya adakah kamu tak nazar, adakah kamu tak pernah bicara, tak pernah lihat, tak pernah pandang, tak pernah buat pandangan, tak pernah buat perbandingan, tak pernah buat perbandingan. Betapakah kamu umpamakan Allah Ta'ala itu akan misal sepatah kata yang baik itu, yakni kalimah la ilaha illallah itu seperti sepohon batang kayu yang baik, sabit umbur batangnya, umbur tu, ini umburnya, sabit batang umburnya, sabit umbur batangnya, dan ranting dahan dan rempak cawangnya dan rambut daunnya itu lebat buahnya, dan pohonnya kayu, pohonnya kayu itu tetap di bumi, dan cawangnya itu naik tertinggi ke langit. Mau bahasa Jawi dia, bahasa klasik tu ada benda susah nak hadam sikit. Tengok ayat sekali lalu saya sebut, tengok Arab tu. Alam tarokai, adakah tidak kamu lihat, kaifa daraballah, bagaimanakah membuat perumpamaan, membuat analogi oleh Allah Ta'ala, masalan akan satu misal, akan satu perbandingan. Misal apa? Masalan apa? Masalan tu kalimatan tayyibah, itulah kalimah tayyibah. Jadi la ilaha illallah ni dipanggil nama lainnya kalimah tayyibah. Tadi dipanggil qaulis sabit. Okey. Bandingan dia kasyajaratin tayyibatin, seperti sebatang pokok yang baik. Bila baik tu tak mana? Ciri baik ni asluha sabit, pangkal dia, asal dia, umbi dia, teras dia, akar dia, tunjang dia sabitun, tetap, kemas, duduk di bumi. Sabitun mesti sabitun fil ardi, asluha sabitun wa far'uha, memang tak ada fil ardi lah kan. Asluha sabitun wa far'uha fi sama, wa far'uha fi sama, dan cabangnya di langit. Apa maksud far'uha tu? Furu' daripada asli, batang dia, ranting dia, cabang dia, ranting dia, lagi daun dia, bunga dia. Wa far'uha fi sama, belakang dia sebut tak lagi. Dekat tu je. Kalau sambung ayat Quran tu, tu'ti ukulaha
kullahinin biizni rabbiha. Pokok ni bila memang asal dia sabit, wa far'uha fis sama, tu'ti ukulaha kullahinin, dia akan mendatangkan buah dia pada setiap waktu. Keluar buah setiap masa. Apa buah la ilaha illallah ni setiap masa ni? Apa dia? Zikir, tasdik dengan Allah Ta'ala, fikir, isbat, kasih, cinta, rojok, Masya Allah, ke Allah Ta'ala. Ni buah iman, samaratul iman. Dan bila kasih, cinta, seronok, rojok ke Allah Ta'ala ni bila? Kullahin. Apa makna hin? Kulla waktin, kulla zaman. Tu yang apa jalan kita? Mengaji dah bagi elok, bagi zikir sampai jatuh di hati, dah masuk di hati ni, Masya Allah. Memang dia takkan beranjak dah pergi ikut lain, tapi nak dapat sabit tu lah. Mengaji pun kena susah juga, nak bagi faham satu-satu. Pasal apa? Inilah cabaran ilmu yang perlu dia lalui mula-mula sebelum untuk capai qaulis sabit. Saya ngaji dulu kalau ayat-ayat Quran macam ni, macam mana pokok. Kita nak tengok pokok yang akar tunjang dia tetap sungguh di bumi, batang dia menegak ke langit, cabang sampai berbuah, berbunga, berbuah. Nak jaga pokok boleh besar tera ni, tera mana? Memang tu misal tau. Misal la ilaha illallah tu. La ilaha illallah tu bumi tu, hasil dia nanti keluar apa? Jadi peranting tu apa? Syariat yang zahir, sembahyang, puasa, zakat, baca Quran, hafal Quran, jaga tutup aurat, jaga benda halal, tinggal benda haram, tinggal benda makruh, buat benda sunat, benda fardu, benda sunat, nawafil, takarrub, zikir, fikir. Lepas tu berbunga dia, ada akhlak yang baik, apa-apa. Lepas tu apa buah dia? Kemas, tak berganjak. Ribut mai pun macam mana? Allah ada muka, ada tangan. Tak berganjak. Buah dia apa? Allah. Asal nak sebut apa? Macam mana nak boleh pokok kuat macam ni? Bela daripada benih yang kecil dulu. Kau kena pagar dia, siram dia, bajai dia. Nak baja ni lah susah ni. Tanam tak susah lagi. Cari benih bagi betul. Ambil daripada guru yang betul. Tu benih pertama. Ambil daripada guru yang betul. Benih tu dah ambil, dah faham apa, kena tanam, kena zikir, fikir. Dah tanam, tumbuh kambing mari. Bar pendek tu, bar pendek. Tu bar pendek. Panjang sikit babi. Tu bar panjang. Saja saya punya bahasa orang tua dulu lah kan. Dia panggil bar pendek lah, kebau pendek lah, menatang tu lah, macam-macam bahasa ni apa-apa. Apa nak sebut? Dah tanam, mau tahu apa? Ada musuh. Tumbuh je musuh ada. Ulat, kumbang, serangga, kambing, lembu. Kena pagar elok-elok. Betul musim kemarau, ada musim kemarau. Duit tak ada, kena Covid, meniaga tak jadi. Lagi apa? Kereta rosak. Macam mana nak tumbuh benih? Tetap nak tumbuh, nak besar macam mana? Kena baca lagi, kena mengaji lagi, siram air lagi, simbah lagi, dapatkan input lagi, bersahabah dengan guru lagi, datang majlis ilmu lagi, mantap lagi. Habis satu kitab Syarah Usul Tahqiq, ngaji apa pula lepas ni? Isyarul Jawiyin, ngaji lagi. Lepas tu apa? Pati Faridah, dah Pati Faridah, ambil Faridah pula. Lepas tu apa? Aqidatun Najin, ngaji lagi. Lepas tu apa? Pengerti Ummu Ibrahim lah, Syarah Ummu Ibrahim pula. Lepas tu Syarah Qawi Hudi lah. Lepas tu apa? Asyah Dasuki bagi Ummu Ibrahim. Lepas tu apa? Bajuri Ummu Ibrahim. Masya-Allah, banyaknya. Betul baca. Takkan tak padan dengan tek lembu je, takkan padan dengan tanah kering gersang. Tunggu hujan baru ada air. Mesti kena baca. Apa yang kita dapat ni kena baca. Nak syarah apa tu? Syarah pokok tu. Sebelum pokok tu pula, dengar. Sebelum nak buah benih tu, tanah mesti, kalau ada hutan belantara, kena tebang dulu. Ni apa ni? Kotoran ni ada kat kita tu. Etikak kat makhluk tu, kena tebang dulu. Hak besar-besar tu. Kebong, potong jinsoh, ambil peho, tolak, bagi lapang tu, bersih. Tanam. Nak bagi lapang tu pun berapa lama tu? Peho, kalau pakai kapak je macam mana? Berbulan tu. Nak buang akidah tak betul tu.
akidah ke duit, akidah ke pangkat, akidah ke rata, tobat, mesin, jinsor lagi, berdozo, tolak. Maksud apa? Ni hutan melantara ni. Akidah tak ada langsung. Nak sampai benih, maka boleh ada ganggu tu. Ada pokok pula naik pula, pokok pula berjalan, belit, kena belit dengan Wahabi, belit dengan Syiah, belit dengan apa, liberalisme, pluralisme, sekularisme, main pangkat, main harta, main anak bini, main anak cucu, sakit, demam, COVID-19. Betul? Pakai pokok mati, kereta rosak, mak mati, bapak tak ada, bini sakit, kita pula sakit, kena kanser, patah tangan, aksiden, semua halangan nak naik. Tera nak naik, dah naik, kemas, mainlah ribut topan apa pun. Tapi itulah nak tera tu lah. Nak kata apa? Nanti yang kalau kita Imam Ghazali disebut dalam kitab Minhajul Abidin tu, cabaran mula-mula sekali cabaran ilmu dulu. Senang nak mengaji. Ni kita berapa siri yang boleh 60 siri tak pernah tinggal. Tak hadir boleh hadir. Tak tinggal tu maksudnya tak tidur. Boleh? Saya sabit saya mengajar, satu saya tak tidur. Tu pun saya letih, saya berhenti juga, saya tak boleh lagi lah. Tak boleh lagi lah. Tak nak. Saya pun ada tumpuk je kan. Apa tu? Dah duduk hadir pula. Tak boleh nak fokus pula. Letih, banyak sangat ngaji. Letih. Kerana ada istilah tak faham, pening, tak faham. Susah, berat. Tak faham ni, tapi sebab apa benda ni? Apa ni? Hajat, busuk ni aku lima si bahu. Betul orang ilahi kulang. Susah. Istirna, iftikar. Susah. 20 wajib, 20 mustahil. 10 harus. 50 ni 68. Wajib mustahil sidik amanah tak boleh. Dia ada benda tu. Ada yang faham, dah faham satu hal pula, dah faham macam mana pula? Nak bawa pula. Cabaran dia mesti dengan ilmu. Kalau ilmu tu nak beramal, ada halangan rupanya. Dosa banyak dulu tak taubat. Taubat dulu. Halangan taubat pula. Dah taubat. Apa dia? Malas pula ibadat. Tak ada penolong. Fardu qada dah selesai. Lega dah. Sunat pula malas. Qabliyah, ba'diyah, witir. Nak buat apa? Nak buat qabliyah pun punya malas balok. Mufi bahasa kita dah. Duha nak buat 2 rakaat pun susah. Apa masalah ni? Mesti ada masalahnya. Baja. Jaga. Lawan nafsu. Banyak benda tu kena buat tu. Nak tera pokok tu, nak naik pokok betul sebatang kemas tu. Sikit syarahan mengenai pasal tu misal. Tu orang Taala buat misal tu, tutup guru kita disyarah. Dia bukan saja yang ada dalam Quran tu, sebelum nak pergi ke Quran tu disyarah sejak dulu lah. Ni kata tuk guru dia pakar nak bagi faham Quran. Quran bahasa ringkas. Sangat ringkas. Kita dengar disyarah tu, nak faham pokok pun satu hal dah. Saya lah mengaji dulu. Dia nak syarah pokok tu, dia memang kita terjemah lah sekali lalu dah. Nak faham pokok tu, dia cerita kita tebas hutan dengan peru, dengan kapak, dengan lapang, bakar ni berbulan-bulan ni nak bagi cerah tanah ni. Hal tu pun kita dengar letih lah. Ni ilmu nahwu, saraf, balaghah. Ni ngaji usul, mantik, usul hadis, tafsir, Quran, baca Quran, tajwid, qiraat. Bagi selesai ilmu pula ada apa-apa lagi. Baru ilmu. Baru boleh tasrif, bukan ada apa-apa lagi. Belum ada apa-apa, tak semai benih lagi tu. Barulah ilaha illallah. Baru benih. Belum lagi, tu belum kena cubaan ni, ulat, kumbang apa. Kita tengok, masya-Allah, macam tu ke? Ingat ke senang-senangnya tumbuh pokok. La ilaha illallah, boom, tumbuh pokok sampai ke langit. Maunya. Betapakah kamu umpamakan, dia terjemah kamu tu kan, betapakah kamu, kita baca macam ni, tiadakah engkau bicarakan akan betapakah kamu. Macam ni baca, kau kena koma banyak tempat ni. Tiadakah engkau bicarakan, tu koma tu, betapakah kamu, koma lagi. Apalah engkau ni, lepas tu umpamakan Allah Ta'ala itu akan misal. Itu nak daraballahu masalan tu. Umpama oleh Allah Ta'ala, umpamakan Allah, umpama oleh Allah Ta'ala itu akan misal sepatah
kata, misalkan sepatah kata yang baik, kalimah thayyibah tu apa dia? Iaitu la ilaha illallah itu seperti sepohon batang kayu yang baik, sabit umurnya, batangnya. Umbur tu faham kita akar lah, pasal asluha, usul ni akar tunjang. Faham tak akar tunjang mu? Akar lah. Dan ranting dahan, begitu juga ranting dahan dan rempak. Baca pun saya baca gitulah. Masa lama tu tak pandai kita. Rempak cawangnya dan rambut daunnya. Tu ada istiarah bahasa sama kot kan. Daun tu macam rambut apa macam itulah dia nak buat bandingan tu. Dan lebat buahnya dan pohonnya apa? Badannya tu kayu itu tetap di bumi. Tak kena. Lebat buahnya berhenti itu. Dan pohonnya kayu itu tetap di bumi. Baru betul faham tu. Pohonnya tu tetap di bumi. Asluha sabit. Umbinya, dasar dia tetap di bumi. Uha fi sama, cawangnya itu naik tertinggi ke langit. Okay. Jadi yang kata akar dia, batang dia yang tertanam di bumi itu apa? Itulah akidah. Bila akidah betul, akan ada syariat. Yang tu yang setengah ulama bahasa ni. Usul tu hatu dipanggil makrifat, hakikat. Tabang tu syariat. Boleh keluar berbunga-bunga tu, berbuah-buah tu. Berbunga-bunga tu apa? Tariqat, jalan. Jalan banyak, jalan ni, jalan cabang, jalan ranting, jalan ni, jalan ni, jalan ni. Itu tariqat. Istilah ulama lah. Betul buah tu, itu samartul haqiqah. Samarah daripada hakikat, makrifat, syariat, tariqat. Tak pun dia punya istilah hakikat tu duduk atas. Apa dia? Ni makrifat, syariat, cabang-cabang tu tariqat, dapat hakikat. Dah mana? Tu sentiasa berbuah tauhid. Jalan pun la quwata illa billah. Dapat hakikat tauhid tu. Istilah. Tapi kalau tak pernah tanam benih, mengaji pun tidak, tiba-tiba nak dapat hakikat, tak mahu. Dia takkan boleh ada shortcut. Sekali sebut itu. Tu bandingan bahasa sikit. Ada orang sebut macam tu, dia best tak sebut hakikat, marifat. Tak kira lah kau. Tu jangan terkecoh dengan istilah hakikat, marifat, tarikat, apa benda pun tak tahu. La ilaha illallah pun tak faham. Tak faham mukhalafah lil hawadis, kau nak hakikat benda. Bermula dikedaki dengan kayu yang baik itu. Apa dia kayu yang baik ni? Kalimah thayyibah ni, iaitu kalimah la ilaha illallah. Pula tu la ilaha illallah ni diikrarkan dengan lidah. Itu nak kata dia baik tu. Lagi, yang dikendaki dengan pohon kayu itu tetap di bumi, iaitulah menyungguhkan maknanya. Tengok, yang ni dia syarah kot ni ya. Pohon kayu tu ialah la ilaha illallah. Pohon kayu tu apa? Iaitulah menyungguhkan maknanya. Makna tu kita sungguhkan, hadir di hati, dalam hati. Itulah masuk pohon kayu. Mesti kemas hadirkan di hati tu. Tetap ia tiada berubah-ubah. Jadi hadirkan makna la ilaha illallah tu pohon kayu. Masing-masing ulama hurai kan. Tu perbandingan dalam Quran ni, ulama dah faham dengan ni, dia dengan isyarat. Masing-masing punya cara memahami, yang Allah Ta'ala ilhamkan dia. Siapa beramal dengan la ilaha illallah ni, amal zikir, dia akan dapat faham yang luar biasa, yang tak ada siapa pun ajar. Allah Ta'ala ilhamkan dia apa maksud darbul amsal dalam Quran tu. Tiada berubah-ubahnya. Batang pokok tu tak berubah-ubah langsung.
daripada hidupnya sampai kepada matinya. Batang pokok tu lah. Di atas umbi yang teras yang betul tu. Adapun kalimah la ilaha illallah itu tiada maknanya yang benar itu melainkan maknanya yang telah tersebut dahulu itu. Siap. Sekali lagi disebut kama sabaqa. Apa makna la ilaha illallah? Kalau bahasa ringkas kita dah belajar, la mustaghniyan kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Itulah makna la ilaha illallah. Illallah malaikat Allah, Allah saja al-mustaghni an kulli ma siwahu, dia saja al-muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Bahasa pendek dia la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Itu bahasa pendek. Nak faham betul dia mesti balik pada istighna dan iftiqar tu. Telah terdahulu itu. Maka iaitu diumpamakan oleh Allah Ta'ala seperti sepohon kayu yang lapik buruk lapuk. Yang ni jangan Ustaz. Maka iaitu diumpamakan. Maka iaitu diumpamakan Allah Ta'ala diumpamakan Allah Ta'ala ia seperti sepohon kayu yang lapuk buruk. Okey. Yang maka itu ni apa pula ni? Maka iaitu. Habis dah sampai dahulu itu, lepas yang tu kalimah baik. Maka ni maka apa pula? Maka akidah yang tak betul, yang rosak, yang ada tajsim, tashbih, nazir, ada misal ke Allah Ta'ala ni, akidah fasid, rosak, tak faham betul-betul la ilaha illallah tu, maka maka tu maka tu bahasa kitab lama dia kena faham dengan usul Arab. Dia ada fa maka tu, jawab dekat mana pa tu dia afsahat an syai' muqaddar kan. Jadi yang tu kalimah la ilaha illallah tu macam pokok yang baik, kalimah tak baik ni pula maka tu maka tu. Tak faham saya cakap tu, tanya lain apa benda maka tu. Salah saya ngaji tok guru buat misal macam ni, contoh bahasa Melayu kan. Kalau baik maka baik, kalau jahat maka jahat. Apa kalau baik maka baik, kalau jahat maka jahat. Apa maka apa? Apa yang kalau baik maka baik, apa yang baik? Kalau akidahnya baik, amalannya baik, maka balasannya baik, tempatnya adalah tempat baik, dibalas dengan balasan baik. Tu maka baik. Jika baik maka baik. Jika jahat maka jahat. Apa jika jahat? Jika jahat akidahnya rosak, akidahnya buruk, amalannya buruk, orangnya buruk, akhlaknya buruk, akidahnya, maka buruk. Apa buruk? Buruk orangnya, buruk akhlaknya, buruk nafsunya, buruk balasannya, buruk tempatnya, buruk azabnya. Tu maka buruk. Jika buruk maka buruk. Tu maka tu. Usul Arab tu memang ambil usul Arab betul tu. Jika tidak maka tidak. Apa pula tu? Jika tidak maka tidak tu. Dia ada maka yang kena hazaf-hazaf, kena buang-buang tu. Ni maka tuan-tuan. Baru kita faham maka. Oh, macam tu bahasa Arab ni. Nak ngaji bila tu? Bila nak ngaji nak faham tu. Maka macam tu nak faham bila? Kena ngaji ilmu nahu pula. Ngaji lagi. Satu ngaji pondok mana boleh 2-3 hari. Sekolah kebangsaan pun ngaji 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun sekolah kebangsaan, sekolah rendah. Nak ambil SPM 5 tahun. Takkan pondok 5 hari boleh habis. Takkan 30 hari cukup khatam ngaji kitab tauhid aja, lepas tu jadi ahli makrifat dan hakikat. Mana maunya. Mana faham saya buat bukan? Tambah online, kalau kira jam kita 60 siri, katalah itu 60 satu hari, satu siri 1 jam. Bola borong itu 2 jam lah, nampak lama sikit kan. 60 kali 2 jam 120 kan. 120 jam. 120 jam apa hari? 240, betul lah tu. 240 24 jam tu 10 hari, 5 hari. 5 hari. Baru 5 hari. Baru 120 jam. Baru 5 hari. Betul kan? Kata orang, saya 5 hari. Baru 5 hari mengaji. Kredit hours baru 120 jam. Macam cukup SOP. Jadi ahli makrifat.
Baru ngangak kita. Ya. Tolak makan, tidur kencing, berak, lepak lama lagi. Makan lama lagi, duduk atas kereta lama lagi, tidur lama lagi. Ngaji baru 120 jam. Itu kira kalau 60 siri, satu siri 2 jam. Kalau satu hari satu siri 1 jam. Tolak tidur. Tolak tak faham. Tolak hayal. Itu miskinnya kita. Allah rahimnya. Tu kita dapat macam-macam ni pasal apa? Pasal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang Tok Guru saya ngaji, Tok Guru apa? Ni lah lebihnya Nabi Muhammad dan ni lebihnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu siapa yang ajar kita bagi pandai ni? Tok Guru kita. Mujurlah ada Tok Guru kita. Yang asal kita ni sampah tak berguna. Asalnya batang kayu buruk je tepi jalan. Dia ambil, dia cuci bersih-bersih. Buat apa? Dia hantar kilang kayu, mesin mari jadi serbuk. Lepas tu buat kertas. Waktu buat apa kertas? Bagi kertas jadi putih, murni, elok. Sekeping. Asalnya kita tunggui kayu. Orang pun tak mau pakai. Budak pun duk pijak aja, lembu, tahi, kencing apa semua ada. Anak-anak duk makan. Dia ambil, dia proses, buat kertas. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ditulis ayat Quran dengan kita. Tak ada orang berani sentuh melainkan hanya wuduk. Ni Tok Guru kita. Saya ngaji Tok Guru buat misal tu lah. Dia panggil apa? Mudlak. Jabtak Mikanata. Tu Jabtak Mikanata. Kayu buruk tu panggil apa? Jabtak. Tunggu kayu buruk apa? Mudlak apa? Tak tahu. Ini bahasa sastra sikit lah. Saya ngaji kalau arwah batin tu kita ni supaya kulit bakar. Kebor mati tepi jalan, kita kulit bakar tu. Tok Guru kita ambil kulit bakar tu. Kulit kita asal najis. Bakar. Tak ada nilai. Maka ulat. Orang tengok tepi jalan, busuk. Kita. Kulit bakar. Tok Guru kita ambil, kita tepi jalan. Dia ambil kulit ni. Buat apa? Dia rendam. Buat apa? Dia samak kulit tu. Buang semua landai-landai kita ni. Hamak. Dah kulit dia cukur habis semua bulu-bulu. Pasal bulu tak boleh suci. Cukur habis semua bulu-bulu tu. Ada yang rendam, bulu semua tanggah habis. Lemak-lemak apa semua tu dibuang. Tinggal kulit. Kulit yang boleh disamak. Kulit samak-samak dia buat apa? Dah bersih-bersih buat apa? Dia tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulis ayat Quran, Fatihah, An-Nas, ayat kursi. Macam mana? Sama agak. Tadi kertas, ni kulit. Tulis ayat Quran, hukum Quran. Tak ada orang boleh nak sentuh kita melainkan dengan ada wuduk. Tu dua misal. Misal ketiga. Ni dia kata Tok Guru mahal dia hak ni. Kita macam kabel TMB tepi jalan tu, hak dalam gulung. Berani pegang tak? Kabel hak dalam gulung tu, berani pegang? Berani pegang? Boleh pegang? Isi dalam dia pun berani pegang. Kabel hak dalam gulung tu, berani pegang? Pasal apa? Tak bersambung. Kita tak bersambung. Asal tak bersambung, kita jumpa dengan guru, disambung dengan kita. Tak payah gulung besar tu. Besar ni ya. Sambung tu. Siapa berani usik? Mu nak mampu kerah boleh. Pasal apa tu? Sambung. Kita Tok Guru ambil, sambung dengan sanad dia. Ambil ni. Aku ajar ni. Ni sanad dia sambung sampai Rasulullah. Mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah. Sambung Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Sambung punya Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Sambung semua Junaid Baghdadi. Sambung semua tabi'in, sahabat. Sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni, mu berani usik aku tak? Misal Tok Guru kita sebut, mahalnya jalan kita duduk ni. Tu pun nak pergi ambil kat pahaman tu. Pergi lah. Saya kalau batik dia sebut tu. Mohon nak pergi lah. Kalau dah main mengaji ni, duduk pondok dah. Memang ada setengah-setengah. Ada nama ustaz, maulana tu ngaji pondok lah. Duduk tempat molek lah. Rupanya ulat taik. Basuh bersih-bersih, buh minyak wangi, minyak atar tak atar semua. Ut tak ut, bubuh bedak. Lepas tu kita lepas keluar, nyek ngaji Wahabi kelak.
Duk Allah Ta'ala. Ulat tik banyak. Kita jangan jadi ulat tik. Ni semua misal-misal Tok Guru. Semua saya bagi misal, semua misal Tok Guru. Dia mau ambil kaedah Quran juga. Allah Ta'ala nak bagi kita faham, bagi misal. Cerita realiti ni kadang payah nak faham. Bagi misal tu, macam tu ke? Baru kita tahu, mahal duk tempat ni. Berharga kita dapat ni. Baru kita tahu nilai. Baru kita akan apa? Berbangga dengan apa? Ni aku ahli sunnah wal jamaah, Asy'ari Maturidi. Kalau tidak duk Wahhabi tu lah. Allah Ta'ala. Duk berbalik-balik tu. Jadi sumpah-sumpah. Jadi apa? Podcast. Dia podcast. Sat sini. Nak syarah apa tu? Maka. Kena ngaji nahu lah faham maka tu. Yang ni yang kalam Quran disebut kalam ijaz. Iaitu kata dia, jadi perkataan tak baik ni macam mana? Kalimatul kufur, kalimatul syirik. Yang ni macam mana? Dan diumpamakan oleh Allah Ta'ala akan seperti sepohon kayu yang lapuk macam itu, buruk, yang tiada berakar. Tak ada akar langsung. Akar dia apa? Allah Ta'ala. Apa akar dia? Allah ada muka, ada tangan yang layak. Itu yang akar dia. Wujud kidam dadak ni falsafah Yunani. Mana saya sebut? Falsafah Yunani. Wujud kidam bakar ni falsafah Yunani. Dia mana ada belajar wujud kidam bakar? Betul? Wahabi mana ada? Dia mana ada wujud kidam bakar? Dia mula-mula mengaji apa? Allah Ta'ala. Iya, dengar saya sebut. Pokok Wahabi ni dia ajar mesti Allah Ta'ala. Dia mesti ajar tu dulu. Allah Ta'ala, Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah turun 1/3 malam. Untuk Allah nak pergi mari. Apa dia? Ni betih Allah, kaki Allah, Allah rupa Nabi Adam, dia ajak tu. Allah ni besar, kursi ni tempat letak kaki dia, dia duduk bersemayam, dia duduk bersila. Itu dia duduk ajak. Mana ada dia biasa sebut Allah wujud. Wujud wajib wujud. Kita ni harus wujud. Mana ada dia ajar itu? Kita Tok Guru kita duk ajar tu, wakar tu. Umbi tu. Allah kidam, Allah baqa, Allah mukhalafah lil wadis. Dia pun mana ada ajar tu. Dia ajar ada muka, ada tangan yang layak, baru mukhalafah lil wadis. Mukhalafah mana? Ada muka dulu, ada mata dulu, ada tangan dulu, ada betih dulu. Duduk di alas dulu, duduk yang layak. Dia faham mutasyabihat dulu. Bukan dia faham ayat muhkam dulu. Dia faham mutasyabihat, lepas tu yang layak dengan dia. Duduk di arah yang layak, ada yang layak, mata yang layak. Dengar sebut. Muka yang layak. Cuba dengar pengajian dia macam mana. Satu dia mana lapuk, buruk, tiada akar. Memang tak ada akar. Tak ada akar. Dia ibarat macam apa? Majlis bandaran tu. Buat apa nak tanam pokok tu? Sultan nak mari ni. Kena bagi cantik tak? Landscape macam mana? Ada pokok-pokok mapuh macam mana? Tarik buang, lepas tu korek lubang, janji pacak pokok pisang, pokok mutan. Janji sultan mari mulai. Ada orang macam ni. Apa dia? Akar tak ada, pacak pokok. Nampak tersegam indah, lawa. Lepas 3 hari, fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Layu. Kelepek, buruk gitu. Tu. Buruk, lapuk, tak ada akar. Dia tak membesar pun. Dan tiada bercawang. Mana nak cawang? Hak ada pun mapuh. Mula dulu zikir wirid lepas mayang. Lepas tu macam mana? Bid'ah macam mana? Tak tumbuh langsung akar, pokok, buah, bunga, tak ada langsung. Macam itulah pokok mapuh pergi korek lubang pacak. Akar tak ada. Macam mana? Elok-elok ada wirid, tinggal. Elok-elok ada usoli, tak ada usoli. Saja saya pergi syarah kot tu. Elok-elok ada subhanallah, elok pegang tasbih pun buang. Siapa? Ni bid'ah, Nabi tak pernah pegang tasbih. Ni mana orang macam tu? Tak jaya lagi tak? Pergi dengar negeri hak tu lah, yang pasti berdengar tu. Pergi buat tasbih nak pegang tu. Subhanallah, pegang yang ni. Tambah gantung macam ni. Tambah besar pula di samping Buddha mana tu.
Gantung itu memanglah masalah sikit kan. Pegang ni pun dia dah usah kita macam ni. Usah. Usha. Tambah duk zikir lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam mana? Bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Saya silap dia panggil pejabat agama sekali. Ni no boleh lagi. Pejabat agama lagi. Ni daripada mana ni? Kami daripada Perak. Oh, Perak. Ni kami bukan Perak. Ni dari Pasir Berdengung. Iya, tak ada lagi tengok. Dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Pasir Berdengung. Nak bercawang ke mana? Nak berbunga macam mana? Tak ada apa dah. Habis semayang dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ada buah apa? Puff. Apa? Siapa dia nak wirid? Siapa dia nak doa? Semua berani doa ni. Tak berbid'ah saja. Tiada bercawang, tiada berbuah, seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran. Ini misal terbalik pula kan? Tadi misal molek, ni hal terbalik. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Pukul 3 baca ni lagi, kita berhenti ke 3.40. Situ dulu. Tadi kalimah thayyibah pula, ni kalimah khabithah pula. Apa khabithah ni? Bukan la ilaha illallah, ataupun la ilaha illallah yang tak menepati SOP, lafaz saja, tak ada akal. Pengertian dia tak hadir dalam hati. Jumpa tu malam lagi insya-Allah. Wa masalu kalimatin khabisatin, insya-Allah. Soal ada. Ampun, diumpama maka tu dia jawab bagi satu soal muqaddar. Dia macam ni fasihah lah kan. Kan disebut orang Ta'ala buat bandingan tu. Yang tu bandingan kalimah baik. Bandingan kalimah baik tak ada ke? Kalimah buruk tak ada ke? Maka iaitu. Tu jawab. Tu maka tu dia afsahat an soal muqaddar. Dia waqi'un fi jawab an soal muqaddar. Fasihah. Fasihah. Lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asani makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun.